Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar adik-adik? InsyaAllah hari ini mari bersama dengan Ustazah kita mempelajari topik ibadah tahun 2 iaitu pelajaran pertama ibadah yang bertajuk Bab Najis. Bab Najis disediakan oleh Ustazah Nur Nabila binti Abu Bakar. Baiklah adik-adik, tanpa membuang masa, mari kita lihat apa yang kita ingin pelajari tentang najis. Yang pertama sekali, mari kita mengetahui terlebih dahulu pengertian najis. Apakah yang dimaksudkan dengan najis? Baiklah adik-adik, najis ialah sesuatu benda kotor yang menyebabkan tidak sah ibadah. Sekali lagi Ustazah ulang, najis merupakan sesuatu benda kotor yang menyebabkan tidak sah ibadah. Baiklah adik-adik, benda kotor. Benda kotor tu banyak. Mari kita lihat apa di antara benda kotor yang merupakan najis apabila terkena pada anggota badan kita, pada pakaian kita yang menyebabkan ianya tidak sah ibadah. Mari kita lihat di halaman sebelah. Contoh-contoh najis. Contoh-contoh najis adalah yang pertama ialah gambar apa tu adik-adik? Adakah itu gambar air teh? Air teh najis ke? Bukan. Salah sama sekali. Contoh najis yang pertama adalah air kencing. Baiklah adik-adik, air kencing merupakan najis. Seterusnya yang kedua ialah muntah. Muntah juga merupakan salah satu daripada contoh-contoh najis. Seterusnya ialah gambar tahi. Ini bukan gambar kek, ni adalah gambar tahi. Tidak kisahlah sama ada dia tahi manusia ataupun tahi haiwan, ia merupakan contoh-contoh najis. Seterusnya ialah gambar darah. Darah juga merupakan najis. Ingat ya adik-adik, darah juga merupakan najis. Jika terdapat pada anggota badan ataupun pakaian ataupun pada tempat solat kita, maka ibadah kita akan tertolak kerana ia merupakan salah satu daripada benda-benda yang kotor. Seterusnya adalah gambar apa ya? Ini gambar arak. Gambar arak. Arak juga merupakan salah satu daripada contoh-contoh najis. Seterusnya ialah anjing. Anjing juga merupakan salah satu daripada contoh-contoh najis, sama ada badannya, bulunya ataupun air liurnya. Sama juga seperti babi, iaitu khinzir. Ia juga merupakan najis. Terutama umat Islam tidak boleh menyentuh kedua-dua haiwan ini dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Kerana pada anggota haiwan tersebut merupakan najis. Seterusnya adalah apa? Ustazah tak masukkan dalam ni. Banyak lagi contoh najis lain. Antaranya adalah nanah. Nanah juga merupakan najis. Selain daripada nanah, bangkai haiwan juga merupakan najis. Bangkai haiwan juga merupakan najis. Baiklah adik-adik, kita telah mengetahui contoh-contoh najis. Sekarang mari kita lihat pula bahagian-bahagian najis. Najis ni terbahagi kepada berapa bahagian? Baiklah adik-adik, bahagian-bahagian najis ada, cuba teka. 1, salah. 2, pun salah. 5, lagilah salah. Baiklah, bahagian-bahagian najis kesemuanya ada 3 sahaja. Ada berapa? Ada 3 sahaja. Yang pertama ialah najis mukhaffafah. Najis apa? Najis mukhaffafah. Mari ikut Ustazah sebut. Najis yang pertama ialah najis mukhaffafah. Pandai. Najis mukhaffafah merupakan najis yang ringan.
Okey, seterusnya. Yang kedua ialah najis. Cuba teka najis apa? Okey, najis mutawasitah. Najis apa? Najis mutawasitah. Mari kita sebut sama-sama. Eja pula kan. Najis mutawasitah. Okey, najis mutawasitah merupakan najis sederhana. Okey, baiklah adik-adik. Kita telah mengetahui dua bahagian najis. Sekarang, yang terakhir, yang ketiga adalah najis mughalazah. Najis apa adik-adik? Najis mughalazah. Najis mughalazah ni najis apa ya? Okey, najis mughalazah ni merupakan najis yang berat. Okey, najis yang berat. Bukan maksud najis tersebut berat, maksudnya najis tersebut agak sukar untuk dibersihkan jika terkena pada anggota badan. Okey, jom ikut Ustazah nyanyi sama-sama. Bahagian-bahagian najis ada 3. Bahagian-bahagian najis ada 3. Pertama, najis mukhaffafah. Kedua, najis mutawasitah. Ketiga, najis mughalazah. Okey, baiklah adik-adik, kita telah mengetahui bahagian-bahagian najis kesemuanya ada 3. Okey, baiklah. Sekarang, mari kita lihat pula apakah yang dimaksudkan dengan pengertian najis mukhaffafah. Tadi kita dah mengetahui najis mukhaffafah merupakan najis yang ringan. Apa itu najis yang ringan? Okey, baiklah. Cuba perhatikan gambar tersebut. Ini adalah gambar bayi. Okey, ini adalah gambar bayi. Okey, apa kena-mengena najis mukhaffafah dengan bayi? Okey, mari kita lihat keterangannya di bahagian bawah. Apakah yang dimaksudkan dengan najis mukhaffafah? Okey, najis mukhaffafah ialah air kencing bayi lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah dan hanya minum susu ibunya sahaja. Okey, sekali lagi Ustazah ulang. Air kencing bayi lelaki berumur 2 tahun ke bawah dan hanya minum susu ibunya sahaja. Okey, kalau bayi tu umur dia 3 tahun ke atas dan dia dah makan bubur, dia dah makan ayam KFC, adakah dia dikira sebagai najis mukhaffafah? Jawapannya tentulah tidak. Kerana najis mukhaffafah hanya terjadi kepada bayi lelaki, bukan bayi perempuan. Bayi lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah dan dia tak makan selain daripada susu ibunya sahaja. Najis tersebut, air kencing tersebut kita panggil sebagai najis mukhaffafah. Baiklah adik-adik, seterusnya mari kita lihat pengertian najis yang kedua, iaitu pengertian najis mutawasitah. Najis mutawasitah ini tadi merupakan najis sederhana. Okey, apa itu maksud najis mutawasitah? Okey, baiklah, mari kita lihat pengertian najis mutawasitah di bawah. Najis mutawasitah merupakan najis sederhana, iaitu selain daripada najis mukhaffafah dan najis mughalazah. Antara contoh-contoh najis mutawasitah ialah yang pertama adalah muntah. Yang kedua ialah tai. Okey, yang kedua ialah tai. Okey, seterusnya yang ketiga adalah darah. Okey, darah juga termasuk dalam contoh najis mutawasitah. Seterusnya adalah air kencing orang dewasa. Maksudnya orang besar ke, kanak-kanak ke. Yang penting bukan bayi lelaki yang berusia 2 tahun ke bawah. Okey, yang tu juga merupakan contoh najis mutawasitah. Air kencing orang dewasa lah, senang cerita. Okey, seterusnya arak. Arak juga merupakan salah satu daripada contoh najis mutawasitah. Okey. Seterusnya, selain daripada contoh-contoh yang Ustazah tunjukkan ini, nanah dan bangkai haiwan juga merupakan contoh najis mutawasitah. Baiklah adik-adik, kita habis mengetahui contoh-contoh najis mutawasitah beserta pengertiannya. Sekarang, mari kita lihat pula pengertian najis yang terakhir, iaitu pengertian najis mughalazah. Kenapa najis mughalazah ni najis yang terakhir? Kerana najis mughalazah ni merupakan najis yang
agak berat lah. Kalau kita terkena najis tersebut, agak sukar untuk dibersihkan berbanding dengan najis muhafafah dan najis mutawasitah. Baiklah adik-adik. Tiba-tiba pula keluar gambar khinzir kan? Okey, antara contoh najis mughalazah, yang pertama adalah khinzir, iaitu babi. Yang kedua adalah anjing. Okey. Anjing juga merupakan salah satu daripada contoh najis mughalazah. Okey, mari kita lihat keterangan najis mughalazah di bahagian bawah. Okey, najis mughalazah ini merupakan najis berat, iaitu anjing dan babi. Dua haiwan ni saja. Biawak ke, ayam ke, kura-kura ke, tu bukan najis mughalazah. Hanya dua haiwan ini sahaja merupakan najis mughalazah. Okey, sama ada pada najisnya, taik dia tu kalau terkena dikira sebagai najis mughalazah, ataupun kalau bukan taik dia pun, bulu dia pun merupakan najis mughalazah. Bulu anjing dan bulu babi juga jika tersentuh merupakan najis mughalazah. Selain daripada bulunya, air liur dia juga merupakan najis mughalazah. Air liur yang terdapat pada babi dan juga anjing. Okay, dan keseluruhan anggota badannya merupakan najis mughalazah. Okey, baiklah adik-adik, kita telah mengetahui ketiga-tiga contoh bahagian najis beserta dengan pengertiannya. Okey, saya harapkan adik-adik dapat memahami dengan baik pelajaran bab najis pada hari ini daripada segi contohnya dan juga bahagian-bahagian najis tersebut. Baiklah adik-adik, kita akan jumpa pada pelajaran yang akan datang, iaitu cara-cara membersihkan najis-najis tersebut. Okey adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.